Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya perkenalkan diri saya dululah. So, nama saya ialah Muhammad Hazwan bin Abdul Razak. So, boleh panggil ataupun dikenali dengan Muhammad ataupun Hazwan. So, dua boleh. So, saya merupakan optometris yang bertugas di Menara Optometris Center Sdn Bhd. So, Menara Optometris ada banyak cawangan, ada 30 cawangan. So, saya berada di Mid Valley Mega Mall. So, siapa-siapa yang tinggal berdekatan dengan Mid Valley boleh jemput singgah. Kami punya cawangan terletak di dalam Mid Valley Mega Mall di lower ground berhampiran dengan Your Wellness. So nanti kalau ada apa-apa nak tanya ataupun jumpa saya boleh say hi lah. Tu sedikit mengenai saya. So saya merupakan graduan optometris daripada International Islamic University Malaysia, IIUM, kampus Kuantan. So 4 tahun saya belajar dalam bidang optometris, kemudian saya bekerja di Menara Optometris Center selama 7 tahun lah. Okay, alright. So ini basically gambar saya lah masa tahun 2014 tak silap saya. So bersama dengan Datuk Alexander, yang Menteri KPDN HEP. So hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan tajuk hypertension. So hypertension ni adalah satu tajuk bagi saya yang umum semua sedia maklum lah. Sebab kalau katakan ikutkan statistik kan Malaysia, kan ada 3 penyakit serangkai yang kerap ataupun sering dihidapi oleh rakyat Malaysia. So apa? Darah tinggi, kencing manis dan juga penyakit jantung lah. So hari ini saya akan hanya sentuh kepada hypertension dan kesan dia kepada mata kita. Alright. So apa itu hypertension tuan-tuan dan puan-puan? So, hypertension ataupun kita panggil sebagai high blood pressure ni, dia merupakan tekanan darah kita yang tinggi secara konsisten ataupun persisten. Maksudnya dia kerap dalam keadaan kita relax pun kita punya tekanan darah tu masih tinggi. Sebab ada ketika memang kita punya tekanan darah kita memang akan tinggi. Contohnya macam kita dalam keadaan ketakutan, stres. So benda-benda tu ialah normal. Tetapi yang tak normal ialah apabila tekanan darah itu persistently ataupun continuously tinggi daripada yang normal. Okay. So yang ini ialah contoh lah sel darah kita. Kalau tuan-tuan boleh nampak kan bagaimana sel darah yang normal. So yang atas sekali ni. So yang bawah ini, so ini contoh lah untuk mereka yang mendapat darah tinggi. So di mana dia punya salur darah tu adalah kecil. Lepas tu ada plak ataupun plak yang terlekat dekat tepi-tepi ni dan menyebabkan saluran darah itu tidak sempurna dan menyebabkan tekanan darah itu menjadi lebih tinggi. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, tekanan darah tinggi ni juga dia boleh, ini ialah sel darah. Kalau tuan-tuan ini ialah sel darah. So yang ini bila berlaku tekanan darah tinggi dan benda itu terjadi kerap, so dia akan merosakkan dinding-dinding dekat sini, dinding-dinding darah ataupun kita punya arteri ni. So bila berlaku perkara-perkara seperti ini, dia boleh menyebabkan ada leaking, kebocoran. So yang benda-benda ni yang menyebabkan dia punya kesan daripada darah tinggi. Alright. So saya sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan mesti pernah jumpa alat ni kan, yang sebelah kanan saya ni. So ini ialah alat yang digunakan untuk mengukur ataupun menyukat kita punya tekanan darah tinggi. So yang ini saya just explain secara briefly. Sebenarnya ada 2 perkara yang kita kena tengok lah. So yang nombor dekat bahagian atas ni dengan nombor dekat bahagian bawah ni. So atas ni apa? So atas ni kita panggil sebagai systolic, iaitu kita ukur tekanan darah tu dalam keadaan kita punya jantung tu mengupam darah. Okay, yang bawah, yang ini yang 80 ni kan, kita panggil sebagai diastolic. So ini ialah kita mengukur tekanan darah tu dalam keadaan kita punya jantung tu dalam keadaan yang relax. Okay. So ini 2 komponen yang kita kena tahu lah. So nanti dia punya, saya akan kongsikan dia punya normal value dia, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh monitor dekat rumah. Ataupun tahulah kondisi ni sama ada normal ataupun tidak normal. Alright. So ini apa yang saya sebutkan sebentar tadi lah. So yang ini saya ambil daripada heart.org. So di mana dia kategorikan tentang blood pressure.
So kalau katakan tuan-tuan boleh tengok yang atas ni kan normal kan. So normal ni kebiasaannya yang bacaan yang bahagian atas tu dia kurang daripada 120. So bawah ataupun kurang daripada 120 konsider sebagai normal, dan dekat bahagian bawah ada ni dia kurang daripada 80. Okay. And then apabila kita ukur and then bacaan tu dia lebih ataupun dia punya julat di atas 120 hingga 129, yang ini kita consider sebagai sedikit tinggi daripada normal tetapi masih lagi okey. So yang bahagian bawah tu less than 80 sama macam atas tadi tu lah. Tetapi yang kita risaukan, yang kita bimbangkan ialah apabila bacaan tersebut tinggi ataupun lebih daripada 130 dan ke atas lah. 130 sorry. Okay. So 130 yang ini atau dia kata atau so maksudnya kalau katakan lesi yang atas ni bukan dalam julat yang normal, so maksudnya dia tak normal. Kalau katakan bawah ni contohlah atas ni 130, bawah ini ialah 80. Kan 80 tadi atas kan normal kan, tapi yang bahagian atas tu yang 130 tu yang systolik tadi tu dia lebih daripada 120, itu tak normal. Tetapi sama jugalah kalau katakan yang ini 120 tetapi yang bawah ni dia tinggi daripada 80, contohnya 90 dan ke atas. So yang tu pun tidak normal juga. So ini dari stages lah. So yang stages ni saya rasa tak perlu ingat lah sebab sebenarnya doktor yang akan cek perkara-perkara ni. Cuma yang penting untuk kita tahu ialah nilai dia tu. Sama ada nilai itu normal ataupun. Okay. So saya kongsikan sedikit info lah daripada WHO. WHO ni adalah World Health Organization, satu badan kesihatan sedunia yang difokus kepada kesihatan lah. Di mana dalam website dia ada bagi tahu estimation dianggarkan 1.28 bilion yang dewasa antara umur 30 hingga 39 tahun ni ada hypertension. And then yang kedua, dia dianggarkan 46% daripada mereka ni tak tahu pun yang mereka tu adalah hypertension ataupun mereka tu menghidapi penyakit hypertension. Dan yang kita tahu ialah hypertension ni dia silent killer. So maksudnya kita sedar-sedar tiba-tiba kita cek kita tengok pressure tu tinggi tapi sebenarnya memang dah lama tinggi. Dan dia akan affect organ-organ badan yang lain lah yang saya akan explain ataupun terangkan sebentar lagi. Alright. So siapa golongan-golongan yang berisiko ni tuan-tuan dan puan-puan? So mereka ini antaralah risk factor ataupun golongan-golongan yang berisiko untuk mendapat hypertension. So antaranya ialah mereka yang mempunyai stres, anxiety yang tinggi yang tidak terkawal, mereka yang mengambil pengambilan garam yang banyak, mereka yang sudah berumur, ada faktor genetik, contohnya ada history ataupun dalam keluarga yang memang ada darah tinggi, and then faktor pemakanan, obesity. So mereka-mereka ni kena berjaga-jaga dan perlu buat pemeriksaan lah yang kerap. Okay, so apa punca hypertension ni tuan-tuan dan puan-puan? So basically kita boleh kategorikan kepada dua lah. So satu ialah primary ataupun kita panggil sebagai essential hypertension. So yang ini is the most common. So kebanyakan mereka yang ada hypertension ataupun darah tinggi ialah kategori yang pertama ni. So maksudnya for this one, dia tak ada sebab yang khusus. Dia unknown causes. Kita pun tak tahu sebab apa adanya hypertension dekat orang tersebut. Tetapi because of dia punya high blood pressure tu, dia keep increasing ataupun persistently tinggi daripada yang normal tadi tu, dan benda tu berlaku untuk tempoh yang sangat lama, so dia menyebabkan dia mendapat hypertension. Tu yang pertama lah. So yang kedua ialah disebabkan oleh dia memang ada ataupun seseorang tu memang ada penyakit. So apa contohnya ialah kidney disease, penyakit buah pinggang. So disebabkan penyakit buah pinggang ni dia ada darah tinggi. So thyroid problem. So disebabkan dia ada masalah thyroid, dia ada penyakit darah tinggi. So ini adalah dua pertama lah. Dan yang bahagian atas yang saya kata primary tadi tu is the most common. Okay. And then seterusnya, ini ialah simptom-simptom of high blood pressure. So kebiasaannya, simptom-simptom ni kita tak rasa. Maksudnya kalau katakan untuk mereka yang baru-baru nak menghadapi hypertension ni, dia punya early sign ni selalunya kita tak perasan sangat. Dan kadang-kadang ada setengah daripada kita menganggap benda tu ialah macam letih dan sebagainya.
Sebab kebiasaan darah tinggi ni di no symptom, unless kalau katakan benda tu sudah menjadi kritikal ataupun sudah menjadi terlalu tinggi ataupun dia punya blood pressure dia tadi tu tinggi bukan dalam dia punya julat yang normal tu untuk tempoh yang lama. So mungkin mereka akan merasakanlah simptom-simptom yang saya tunjukkan seperti inilah, yang kebiasaannya headache ataupun mungkin kebiasaannya orang akan komplain pasal this one. Dia rasa macam dia punya sakit dekat bahagian tengkuk ni, kepala kan, dia kata macam menangkap macam tu. Okay, so ni antara simptom-simptom dia lah. Alright. So high blood pressure ni tuan-tuan, sebenarnya dia boleh mengancam kita punya kesihatan dan juga kita punya quality of life. Dan kebanyakannya daripada damage yang berlaku disebabkan oleh hypertension ni, dia ambil masa. Dia bukan hari ni kita check kita punya blood pressure kita tinggi, so esok tu kita tak ada masalah. Tak. So selalu dia ambil memakan masa bertahun-tahun. So tu saya kata kebiasaannya simptom tu tiada pada peringkat awal, tapi bila dah masuk kepada peringkat-peringkat yang lebih kritikal, so benda tu dia akan ada simptom tu dan akan efek organ-organ badan kita yang lain lah. So kebiasaannya mungkin kita kerap dengar tentang stroke, betul tak? Stroke, this one. So maksudnya bila ada darah tinggi, so dia kaitkan dengan stroke. Ataupun mungkin bila ada darah tinggi dikaitkan dengan heart attack, kan? And then bila ada darah tinggi dikaitkan dengan heart failure. So benda-benda ni yang common yang kita kerap dengar. Tetapi jarang orang tekankan sebenarnya darah tinggi ni, maklumat tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh efek kepada kita punya penglihatan ataupun mata kita. Sebab saya banyak jumpa customer-customer saya, pelanggan saya, apabila kita buat history taking, kita tanya sejarah kesihatan dia semua. So bila saya dapat tahu tentang adanya hypertension ni, dan bila saya cek mata, ada sign ataupun yalah yang kita boleh tengok dekat bahagian mata yang saya akan tunjukkan sebentar tadi. So bila saya explain benda ni, mereka terkejut. Dia kata, ada juga kesan darah tinggi ni pada mata. So benda ni tak ramai yang tekankan dan tak ramai yang maklumkan. Okay, so saya masuk kepada kita punya hypertension dan bagaimana dia boleh merosakkan kita punya mata. So basically high blood pressure ni dia boleh merosakkan kita, kan salur darah kan very halus kan. Salur darah tu very halus. So bila ada tekanan yang tinggi yang lama, so dia boleh menyebabkan untuk simptom darah tinggi ni dia tak ada simptom. Termasuklah dekat mata, tak perasan pada simptom tu. Tetapi bila katakan kita dah start perasan ada simptom-simptom dan ada kaitan dengan darah tinggi, so maksudnya dia dah berada pada stage yang agak teruk lah. So yang common ialah blurry of vision, maksudnya nampak macam kabur, penglihatan kurang jelas walaupun dengan cermin mata. And then yang kedua, sudden loss of vision. Sudden loss of vision ni basically bahasa mudah dia buta lah. Tiba-tiba buta, bangun-bangun pagi tiba-tiba tak nampak apa-apa, gelap. Dan yang ketiga, diplopia ni ialah nampak double. Contoh macam kita tengok phone kan, tengok phone, tengok TV, kita buat TV. Alright. So, yang ini ialah sekejap kita tunggu dia punya slide tu bertukar. Sikit. Okay, alright. So, yang ini basically ialah kita punya mata lah. Sebelah kanan ni, sebelah kiri ni. So, ini ialah kita punya bola mata. So, bola mata tu bulat dan kita potong dua, ini adalah pandangan sisi. So, yang bahagian depan sekali ni ialah kita punya kornea. So, kornea ni lah kanta yang transparent tu.
And then ini ialah kita punya iris dan pupil ataupun anak mata hitam kita. So ini dikontrol cahaya yang masuk. So kalau tuan-tuan tengok dekat bila kena matahari kan, ataupun very bright punya light, so this one dia akan mengecil, saya constricted. So ini dikawal cahaya lah. So ini adalah kanta dekat dalam mata. And then dekat bahagian belakang ni ialah saraf mata. So kebiasaannya hypertension ataupun darah tinggi dia akan efek dekat bahagian ni lah. Dekat bahagian kita punya retina ni di mana banyaknya sel-sel ataupun saraf mata, dan juga dia akan efek dekat bahagian koroid. Koroid ni adalah satu lapisan di bawah lapisan retina ni kan, ini kan. This is retina. So yang warna merah is koroid. Sebab koroid ni adalah satu lapisan yang banyak sangat sel darah. So bila banyak sel darah, bila berlaku hypertension yang tidak terkawal, so dia boleh efek dekat this area. So yang saya zoom in kan lagi, yang sebelah kanan ni ialah gambar kita punya retina lah. So this is retina yang sihat. Ini retina saya. So kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dia punya background ni orange, cantik. Ini saya ceritakan pasal retina ataupun bahagian saraf mata yang normal dulu. So ini ialah warna orange, cantik, and then dia punya salur darah ada pun okey. Tak ada nampak ada bleeding. Kalau nampak bleeding nanti akan nampak warna merah-merah yang saya akan tunjukkan selepas ini. So dekat bahagian tengah ni ialah kawasan yang paling sensitif. Jadi kita tengok, kita panggil sebagai macula. Okey. So okey. So ini adalah antara kesan-kesan ataupun sign yang boleh berlaku apabila seorang itu ada hypertension yang tidak terkawal. So kita panggil sebagai hypertensive retinopathy. So this one, hypertensive retinopathy. So apa yang dia boleh buat? So dia akan menyebabkan berlakunya leakage dekat sini, bocor. Yang saya kata yang bahagian koroid yang tadi tu kan, yang ada banyak sel darah tadi tu kan. So bila berlaku leakage, dia boleh menyebabkan perkara-perkara seperti inilah, yang kuning-kuning, putih ni. And then kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ada bleeding. Dia warna merah. Dan sepatutnya dia orange saja, cantik. Tapi dalam this case dia ada pendarahan. So ini sebab tekanan darah tinggi tadi lah. So ini satu contoh. Dan untuk hypertensive retinopathy ni dia ada stages. So stages 1, 2, 3 dan juga 4. So kebiasaannya 1, 2, 3 ni dia tak ada any symptom. So maksudnya kebiasaan orang tak perasan pun. Dan orang akan mula perasan apabila ni untuk orang yang jarang buat pemeriksaan mata ataupun tak pernah buat pemeriksaan mata, dia tak akan perasan. Dia hanya akan perasan apabila berada di bahagian ini. Di mana dia punya tempat salur darah tadi ni, ini ialah, sekejap saya tunjuk gambar yang tadi ni. Okay, so yang saya balik pada gambar yang normal tadi tu kan. So dekat sini, ini ialah kawasan di mana salur darah kita tu, dia masuk ke dalam saraf mata. So dia masuk daripada sini lah, dia masuk dari sini. Dia akan menjalar lah keseluruhan mata kita ni untuk supplykan darah-darah lah kepada kita punya saraf mata ni. So dia punya punca dia ataupun dia punya ni dia akan masuk dekat area sini. So dalam kes tadi tu, dia punya tempat kemasukan salur darah tadi tu telah bengkak. So bila bengkak dia akan menyebabkan masalah-masalah lain lah. So ini contoh. Okay, contoh yang tadi, ini mata normal saya tadi yang sebelah kiri ni. So yang sebelah kanan ni lah kita panggil sebagai stage 4. Di mana dia berada pada peringkat akhir hypertensive retinopathy. Retinopathy ni apa tuan-tuan? Retinopathy ni ialah kerosakan pada saraf mata. Retina is retina, yang ni retina saraf mata tadi tu. Pati tadi tu, retinopathy tadi ialah kerosakan. So yang ini ya, boleh tengok kan, dia punya tempat keluar sel darah ni dia bengkak. Kan kita tak nampak macam tadi yang sebelah kiri ni, kita boleh nampak kan, dia bulat macam tu. Ada kuning tengah-tengah tu. So this one kita dah tak nampak dah. Lepas tu dia punya salur darah dekat sini dia makin membesar. And then dekat sini dia punya bahagian macula ni sepatutnya tak ada apa-apa. Yang putih-putih ni normal tuan-tuan. Yang putih-putih ni adalah reflection daripada cahaya. So dia pakai kamera, so dia flash. Tapi yang ni tak normal. So yang ini disebabkan oleh leakage lah, saya kata yang choroidal tu saya akan explain selepas ni. So dia akan membentuk macam ni. So this is stage 4. So kebiasaannya bila dah berlaku these stages, barulah orang akan perasan, oh sebenarnya dia ada hypertension. Untuk setengah orang lah yang tak tahu yang dia ada hypertension ataupun darah tinggi. Okay. So ini adalah another gambar.
So kalau tuan-tuan ingat lagi gambar yang saya tunjuk awal-awal tadi ni kan, so berkaitan dengan high pressure, so bila high pressure ni dia boleh rosakkan dinding-dinding salur darah dekat bahagian bawah ni. So dia boleh menyebabkan leakage. So inilah leakage dia tuan-tuan. So nampak tak yang warna merah ni kan? So yang merah ni dia terjadi sebab pendarahan. Pendarahan disebabkan oleh hypertension tadi tu lah. Dan dekat atas ni kalau tuan-tuan perasan ada warna putih ni kan. So ini disebabkan oleh adanya blockage dekat sini. So bila blockage dekat sini, so darah tu tak boleh sampai ke hujung ni. So itu antara perkara-perkara yang kita boleh detect apabila tuan-tuan dan puan-puan buat pemeriksaan mata secara komprehensif. Okay. So ini contoh lain. So ini yang kita panggil sebagai everything lah. So this is artery. Kalau tuan-tuan nampak ni kan, artery ni dia menjalak. So this is vessel. Salur darah juga. So kalau tuan-tuan perasan dekat sini, dia macam menekan. So kenapa dia menekan? Saya cerita tadi kan, bila kita high blood pressure tu, salur darah tadi tu dia akan mengeras ataupun dia ada build up dekat dalam dia tu. So bila dia jadi macam tu, so dia akan press this area. So untuk peringkat permulaan mungkin tak perasan, tapi untuk dia punya stage yang terakhir dia tu, bila katakan let's say terlampau lama, dia boleh menyebabkan dua condition ni. Kita panggil sebagai this is central artery occlusion. Maksudnya artery tu salur darah tadi tu occlusion. Ini pun occlusion juga boleh berlaku dekat bahagian hujung-hujung ni, branch dia. So this is normal, sepatutnya di orange ni. So kalau dalam this case, because of adanya occlusion tadi tu, so salur darah tu nampak macam tersekat dekat sini. Macam ni kan, sebelah kiri saya ni, kalau perasan even dekat bahagian yang sensitif ni, dia masih ada lagi salur darah. Dan kita boleh perasan ada yang warna merah-merah tu kan. Tapi untuk this case, so dia start pudar. So start pudar tu dia menandakan bahawa salur darah tu darah tak sampai dekat this area lah. So bila tak sampai dekat this area, yang ini yang boleh menyebabkan kebutaan. Macam yang tadi gambar yang saya tunjuk ni. Okay, yang ini is because of the effect dekat sini, dia leakage tu. So bila leakage macam ada fluid kan, macam ada cecair dekat bahagian bawah macula tu. So ini akan menyebabkan sama ada kebutaan ataupun dia akan nampak macam kabur lah. Walaupun kita check mata, tambah power dan sebagainya, tak ada perubahan, dia still nampak kabur because of this one. Dan yang ini, dia akan menyebabkan totally blind. Dan tiba-tiba bangun-bangun, tiba-tiba gelap. So itu contoh dia lah for this one. So yang ini kalau tuan-tuan perasan dia berlaku dekat bahagian hujung-hujung saraf mata. So yang ni bahagian tengah-tengah kan, bahagian hujung. So ini yang saya kata saya nak cerita sebentar tadi kan, yang pasal choroid ni tu, yang saya tunjuk gambar ni. Nampak tak yang warna merah ni kan? Yang mata kita di sisi yang orange ni is retina. So yang merah ni kita panggil sebagai choroid. So choroid ni dekat bahagian bawah ni, kalau kita zoom in kan lagi, nampak tak warna hitam-hitam ni? So this is actually blood vessel. So dia ada banyak blood vessel. So bila hypertension, ada leakage, so that's why dia akan appear as this one. Yang sebelah kiri ni, dia nampak macam ada, dia tak cantik lah, dia nampak macam ada kuning-kuning, putih-putih, dan this one dia nampak macam star macam tu kan. Star-like structure. So this one because of the leakage ataupun kebocoran yang berlaku pada salur darah dekat bahagian choroid ni. Okay. Right. So yang seterusnya, dia pun berkaitan dengan saraf mata. So yang ini berkaitan dengan mata. Maksudnya dia tak berkaitan dengan saraf mata tadi tu lah. Tetapi this one jarang berlaku. Tapi saya pernah jumpa these cases masa pelanggan saya datang. So yang ini because of the microvascular ni ialah microvascular disease lah. Maksudnya penyakit yang berkaitan dengan vessel. Apa contoh dia? Contohnya darah tinggi, macam saya cerita sebentar tadi. Yang kedua ialah kencing manis. So kalau ada dua-dua ni, ada kemungkinan untuk mendapat microvascular canal palsy. So apa benda yang saya ceritakan ni? So untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, dekat kita punya bahagian otak kan, kita panggil sebagai central nervous system kita ni, dia akan hantar, dia akan proses, dia akan hantar maklumat-maklumat tu kepada organ-organ badan kita, dikontrol by kita punya otak. So dekat bahagian mata ni, dikontrol dekat bahagian area sini lah. Selalunya third nerve, fourth nerve, sixth nerve, palsy lah. Third nerve, fourth nerve dan sixth nerve. So bila berlaku, saya kata tadi microvascular canal palsy ni, maksudnya salur darah tadi tu, dia block. So bila block, so darah tu, nutrition tak dapat sampai kepada otak tadi tu.
ataupun kita central nervous system kita tak ada tu. So sistem untuk proses maklumat lah. So bila jadi macam boleh menyebabkan ini. Okay, so dia akan efek kepada bahagian. So this is bola mata tadi kan yang saya tunjuk tadi tu. So dekat bola mata ni ada muscle. So muscle ni akan kontrol mata kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. So bila berlakunya blockage signal dekat kita punya otak, so jadi mata kita ni macam ada restriction. Dia tak boleh nak mengubah. Ada certain position ataupun certain gaze. Bila kita try gerakkan mata kita tu, mata kita macam tersekat. Okay. Dan dia akan menyebabkan nampak diplopia lah. Diplopia ni yang this one. Dia nampak dua. Ni yang saya cerita tadi lah. Yang tengok screen TV nampak dua. Nampak tengok phone nampak dua. Dan sebagainya. So ini ialah, okay, ini saya just share gambar ni lah. Okay, ini contoh orang yang ada six nerve palsy yang saya kata berkaitan dengan otak tadi tu kan. Because of their hypertension ataupun microvascular disease. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok, bila dia tengok straight, mata dia nampak straight, betul tak? Okay, tengok atas pun dua-dua mata ni nampak dia align je, cantik dia naik atas. Bila kita suruh dia tengok bawah pun cantik dia tengok bawah. Tengok kiri pun okey. Tengok kanan. Di kanan dia lah, kanan dia kiri kita. Tapi bila kita suruh dia tengok dekat bahagian kiri dia, kan, dekat this area, nampak tak? Mata kanan ni, dia boleh bergerak ke sini. Tapi mata kiri ni, dia tersekat. So ini because of dekat this area lah. Bagi sebagai rectus lah. Dia punya signal tak dapat sampai. So bila signal tak dapat sampai, so dia tak boleh nak gerakkan mata dia. Walaupun mata sebelah dia bergerak. So ini adalah kesan-kesan apabila hypertension tidak terkawal dan efek kepada bahagian mata. So tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk kepada bagaimana cara untuk kita mencegah ataupun merawat perkara-perkara ini. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, hypertension ni ataupun darah tinggi ni sebenarnya kita boleh kontrol dengan satu cara je. Iaitu dengan cara kita improve kita punya lifestyle. So bila kita improve kita punya lifestyle, kita kurangkan pemakanan yang bergaram, kita kawal ataupun kontrol kita punya berat badan yang ideal. So kita bersenam, kita relax, tak stres. So sebenarnya benda-benda ni boleh mengurangkan ataupun boleh menyebabkan kita punya blood pressure kita dalam keadaan yang normal lah. So this is pertama lah. Tetapi ada setengah kes yang memang dah dijaga sebagai hypertension, dia memang kena ambil medication. Dan medication ni tuan-tuan tolong sangat jangan skip. Sebab apa saya jumpa banyak saya punya pelanggan-pelanggan, satu dia tak ingat dia punya bacaan tekanan. Dia kata dia adalah tinggi tapi dia tak ingat berapa bacaan dia, yang pertama. Dan yang kedua, bila kita tanya dia ambil ubat tak, dia kata ada ubat. Tapi bila kita tanya dia bila last ambil ubat atau bila last pakai ubat, dia pun tak ingat. So bila tak ingat tu maksudnya dia jarang buat lah tu. Sebab benda-benda yang kita selalu buat selalu kita ingat. Okay, pagi kita ambil, petang kita ambil. So kalau katakan bila kita benda yang jarang ataupun tak buat selalu kita ingat. So kalau boleh tolong ambil ataupun jangan tinggalkan ubat yang doktor prescribe. Sebab ada sebab. Sebab apa? Kita kalau boleh kita nak kontrol darah tinggi tu, tekanan darah tu supaya dalam keadaan bacaan yang normal. Sebab bila tak normal ataupun terlalu tinggi, satu dia akan bagi kesan kepada kita punya jantung sebab kita perlu pump dengan lebih kuat, dan dalam masa yang sama dia boleh efek organ-organ kita yang lain macam saya terangkan sebentar tadi lah, termasuklah mata. Okey. Dan yang ketiga dia tuan-tuan dan puan-puan, buat pemeriksaan setahun sekali. Kan, annual health check-up. Annual health check-up ni termasuklah dari segi kita tekanan darah, kencing manis ataupun perkara-perkara lain kesihatan kita, dan buat juga pemeriksaan mata setahun sekali. Okay. Sebab apa macam saya bagi tahu sebentar tadi, bila kita buat pemeriksaan mata kerap ataupun annually, so bila ada any perubahan pada mata tu kita boleh detect. So bila kita boleh detect awal, kita boleh manage accordingly lah. Tapi kalau katakan kita dah detect lambat, so tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan datang memang dah komplain terus tak nampak. So dia punya prognosis dia tu agak kurang ataupun agak lemah lah. Tapi kalau katakan kita dapat detect awal, macam saya tunjuk gambar-gambar tadi tu kan, kita boleh tengok dia punya apa perubahan-perubahan yang berlaku pada mata. So bila kita dapat detect benda tu awal, so kita boleh buat, kita boleh monitor benda tu, kita boleh nasihatkan
yang sepatutnya ataupun kalau perlu kita refer ke hospital, kita akan refer ke hospital. Okey. Dan yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, have your blood pressure check regularly. Itu yang pertama, dan yang kedua ialah catat. Sebab apa kadang-kadang saya perasan, yang ni based on saya punya own experience lah. So arwah ayah saya dulu dia kena cancer. So bila kita, sebab bila macam tu kan, so, doktor akan sarankan untuk always check dia punya blood pressure. Sebab biasa bila kita check blood pressure dia dekat rumah, memang normal. Memang tak pernah tinggi pun sebab dia relax dalam keadaan yang happy. Walaupun dia stress kan because of penyakit. Tapi bila dia pergi buat check up dekat hospital, tiba-tiba darah dia jadi 170, jadi 180. So tinggi. So doktor cari risau lah. Dia kata, ini tak boleh jadi ni. Tapi bila kita explain, so kita dah check regularly, kita recordkan benda tu, kita tunjuk dekat doktor, so doktor tahu, okay, so this one because of dia punya stress, dah pergi hospital, kena jumpa doktor because of penyakit dan sebagainya. So kadang-kadang kita ada tendensi untuk kita punya tekanan darah tu akan menjadi tinggi. So kita check regularly dan kita recordkan benda tu. So alright. So berkaitan dengan routine eye examination, so yang ni saya suka untuk saya kongsikan lah. Ini ialah saya punya kepakaran. Sebab kebanyakannya bila katakan kebanyakan orang lah bila saya tanya tentang pemeriksaan mata ni, yang dia aware atau yang dia maklum ialah pemeriksaan power je. So sama ada check pakai mesin ataupun check yang silent kan, ABC tu kan, ataupun yang tulisan-tulisan kecil tu, dan check power lah. Tetapi sebenarnya yang itu okey, tapi dia tak cukup komprehensif. So lagi-lagi apabila tuan-tuan dan puan-puan dah berada dalam lingkungan umur 40 tahun dan ke atas, di mana 40 tahun ke atas ni kita terdedah dengan risiko-risiko bermacam-macam penyakit. So kalau boleh kita buat yang comprehensive eye examination so that kita dapat tahu kita punya masalah tu dengan lebih detail. So kebiasaan ni kita akan buat, kalau katakan ada setengah macam dekat menara, kita praktis ataupun mana-mana praktis optometris yang lain, apa yang dia akan buat? Pertama sekali dia akan start dengan history taking. So history taking ni apa tuan-tuan, kita akan tanya sejarah penyakit. Kenapa penting? Sebab kita nak tahu sama ada, contohlah macam dalam kes ada darah tinggi kan. So, kita tahu darah tinggi tu dah berapa lama. So dia ambil ubat ataupun tak. So berapa dia punya tekanan darah. Sebab apa, bila kita tahu perkara-perkara ni, so kita boleh plan, okay, apa test yang kita nak buat kat dia. So ataupun okay, kalau katakan berlaku masalah ataupun simptom dia cerita tu, kita boleh relate kan. So dia lebih mudah untuk kita membantu tuan-tuan dan puan-puan. So kita akan tanya soalan yang detail lah. So tuan-tuan jangan annoyed lah. So jangan rasa cakap, kenapa semua benda nak tanya ni. Tapi benda ni penting tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, bila ada ambil tekanan darah tu, kalau boleh buat record so that kita boleh tahu, okay, kita bagi tahu, okay, tekanan darah saya 120 over 80. So yang tu normal. Okay. So kalau katakan let's say kita tak terkawal 150. So kita akan tanyalah hari tu jumpa doktor ke, buat check up dekat hospital tu berapa tekanan dia. So benda-benda yang tuan-tuan kena ingat lah. Dan yang kedua ialah kita check lupa penglihatan, kita panggil sebagai visual acuity, yang ada huruf-huruf kecil tu kan, yang daripada besar, kecil tu. Yang kedua. And then yang ketiga ialah reflection. Reflection ni ialah check power lah. Sebenarnya saya rasa benda yang selalu tuan-tuan dan puan-puan buat. Dan yang saya nak tekankan untuk hari ini ialah fundus examination ataupun retina tadi tu, yang saraf mata tu. Pemeriksaan kita punya saraf mata tu. Sebab kita tahu, macam saya explain tadi, darah tinggi ni dia akan efek dekat bagaimana dekat bahagian saraf mata. So ini adalah antara alat-alat yang yang digunakan ataupun boleh digunakan untuk pemeriksaan kita punya saraf mata lah. So yang kiri ni kita panggil sebagai ophthalmoscope. So Adam. Okay, right. So yang kiri ni, so ini biasanya kalau kita tengok ada optometris kan, doktor pergi dekat pakai alat ni check mata. So this one actually try untuk tengok dekat dalam bahagian saraf lah. Cumanya sebab sekarang ni musim pandemik, so kita tak galakkan untuk buat pemeriksaan ni. So pemeriksaan ni memang kena rapat tuan-tuan. So kita galakkan untuk buat dua benda ni. So kalau dekat menara kita memang ada, kita panggil sebagai condensing lens ataupun indirect ophthalmoscopy. Dia benda yang sama juga, tapi kita pakai satu mesin yang kita panggil sebagai slit lamp.
And then this is ada satu lens kecil yang saya akan tunjuk lepas ni. So ini untuk tengok dekat bahagian saraf mata yang saya tunjukkan awal-awal tadi tu kan, yang saraf mata yang sihat semua tu. So from that kita boleh tengok kalau ada abnormalities ataupun problem-problem. So yang ini ialah fundus camera, ini canggih sikit. So buat masa sekarang ni kita ada alat ni dekat 2 tempat lah. Satu dekat Johor, satu lagi dekat Kuala Selangor. So kalau tuan-tuan tinggal berdekatan dengan Kuala Selangor, so boleh pergi visit menara dekat sana. So buat pemeriksaan mata, so request untuk check kita punya saraf mata sekali. So kalau katakan tuan-tuan berhampiran dengan menara yang lain, tuan-tuan perempuan boleh request untuk buat yang ni lah, NTD ni. Okay, kita check saraf mata kita. So ini ialah dia punya kantar lah, yang saya kata tadi tu kan. Dia punya kantar yang kita gunakan kecil tu, untuk kita tengok saraf mata. Dan ini ialah adik assessment. So ini kalau katakan let's say yang datang ni tiba-tiba dia komplain pasal blind, tiba-tiba tak nampak, ataupun dia ada juling, ataupun tiba-tiba dia kata di profile nampak dua tadi tu kan. So kita akan buat this assessment lah. So yang this is confrontation, ini basically screening ya tuan dan perempuan. So this is screening. So kita tengok sama ada which area, which part yang sebenarnya tak nampak. Sebab ada setengah orang dia tak nampak, memang the whole thing dia tak nampak. Ada setengah orang dia tak nampak dekat tengah-tengah dia. Ada setengah orang tengah-tengah dia nampak, tapi dekat bahagian tepi-tepi ni dia tak perasan. So benda tu yang kita akan check juga. And then this is ocular motility test ni ialah dia punya muscle tu, kita tengok dia punya muscle tu kalau ada restriction, macam saya cerita tadi kan, dia ada restriction. So kita takut ada kesan kepada kita punya bahagian brain ataupun kita punya sistem saraf kita. So, take home message. Yang pertama sekali, no symptom, tak semestinya kita punya blood pressure normal. So, tak ada symptom, tak semestinya kita sihat. So, that's why saya highlightkan lagi sekali. Penting untuk kita buat pemeriksaan mata dan juga pemeriksaan kesihatan kita secara regular. Kalau boleh tiap-tiap tahun tuan-tuan dan puan-puan pergi check. Supaya kita boleh tahu kita punya status mata kita macam mana, dan andai kata ada masalah, kita boleh ambil intervention ataupun langkah pada peringkat yang lebih awal lah. Sebab kita punya aim supaya kita punya mata dalam keadaan sihat, kesihatan kita pun dalam keadaan yang baik, dan kita boleh menjalani kehidupan kita dengan lebih tenang dan bahagia. So ini saya kongsikan lah. Kita ada banyak cawangan, saya 33, tapi ini ada beberapa cawangan yang dah tak ada. So tuan-tuan boleh tengok mana-mana cawangan yang berdekatan dan perempuan buat janji dekat negara. And then, okay, so ini just a promosi. Sekarang ni kita ada promosi, saya tak akan tekankan sangat. Dan saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal kerja, selamat datang dunia pesaraan. My Pesara adalah kawan baik baru anda. Tidak terlambat untuk menjadi bijak teknologi. Gunakan aplikasi ini dan anda boleh menguruskan pesaraan anda hanya di hujung jari. Simpan data peribadi, buat janji temu, semak maklumat pembayaran pensyen, urus kewangan, ketahui manfaat dan ganjaran pesaraan dan dapatkan tip untuk kekal sihat dengan My Pesara. My Pesara merevolusikan cara anda melihat pesaraan dan banyak lagi yang boleh anda lakukan. Lebih menarik lagi, ia bukan hanya untuk pesara sahaja. Sesiapa pun akan mendapat manfaat yang diberikan oleh rakan strategik My Pesara. Dengan lebih 100,000 muat turun, anda juga boleh mendapatkan aplikasi dengan 4 langkah mudah. Muat turun My Pesara. Masukkan nombor akaun pesaraan anda, nombor kad pengenalan dan tahun pesaraan, dan anda sudah sedia untuk menikmati kemudahan yang ada. Aplikasi ini boleh didapati di App Store dan Google Play. Dibawakan oleh Kumpulan Wang Pesaraan Diperbadankan.